Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Bertemu kita dalam Forum Intelektual bersama saya, moderator anda Ifniatul Saimah binti Imansyah. Tajuk yang akan kita kupaskan pada hari ini ialah sejauh mana benar McDonaldisasi memangkin kecekapan pekerja. Bersama saya pada hari ini ialah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Sebelum topik ini dikupaskan dan dijelaskan lebih mendalam, adalah lebih baik jika saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini kepada anda semua. Ahli panel kita yang pertama ialah Muhammad Zulfikri bin Masri. Seterusnya ialah Encik Muhammad Azroy bin Hamiduddin. Dan ahli panel kita yang terakhir ialah Saudari Airna binti Muhammad. Selamat datang saya ucapkan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, maka saya ingin menyatakan soalan saya yang pertama kepada Encik Zulfikri. Encik Zulfikri, apakah yang anda faham mengenai konsep McDonaldisasi ini sendiri dan siapa yang memperkenalkan konsep ini? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. McDonaldisasi ini telah diperkenalkan oleh seorang ahli sosiologi yang berasal daripada Amerika Syarikat, iaitu George Ritzer. McDonaldisasi ini sebenarnya merujuk kepada jenis rasionalisasi pengeluaran, kerja dan penggunaan yang tertentu yang telah menjadi terkenal pada akhir abad ke-20. McDonaldisasi ini juga merupakan istilah yang digunakan oleh Ritzer untuk menggambarkan fenomena kemunculan industri gergasi yang meluas di seluruh dunia dengan idea rationality yang sebagai faktor penentu yang kemudiannya mempengaruhi masyarakat sosial budaya di dunia. Kalau boleh saya tahu, mengapakah menggunakan McDonald sebagai istilah? Mesti ia mempunyai sebab-sebab yang tertentu sehingga kan McDonald dipilih sebagai istilah. Perkara ini memang harus difahami dengan lebih mendalam, saudara-saudari sekalian. Mesti semua tertanya-tanya mengapa harus McDonald's. Sebenarnya penggunaan istilah McDonald's bukanlah hanya suka-suka dan ia mempunyai sebab yang sangat kukuh dan masuk akal. George Ritzer telah memilih istilah McDonald's kerana McDonald's merupakan syarikat makanan segera yang terbesar yang ada di muka bumi ini. McDonald's turut mencapai kejayaan yang besar di arena antarabangsa. Keunggulan McDonald's ini telah menjadi pembakar semangat untuk industri-industri lain sehinggakan inovasi yang dimiliki oleh McDonald telah berfungsi sebagai pautan bagi dunia perniagaan. Oleh itu, wujudlah syarikat-syarikat gergasi bertaraf dunia lain seperti KFC, Pizza Hut, Domino's dan banyak lagi. Model perniagaan ini sudah jelas sangat-sangat mempengaruhi kehidupan, terutama sekali dalam aspek budaya manusia di dunia ini. Maka sangat sesuailah istilah McDonald digunakan. Dan memang benar, McDonaldisasi sangat memangkin kecekapan pekerja. Walaupun begitu, McDonaldisasi telah mewujudkan ketidakrasionalnya sendiri ataupun mempunyai kelemahannya yang tersendiri di dalam elemen-elemen yang mereka telah tetapkan sendiri. Wah, sungguh panjang lebar penerangan yang diberikan oleh Encik Zulfikri sebentar tadi. Sebentar tadi Encik Zul ada menyatakan bahawa McDonaldization ini atau McDonaldisasi ini mempunyai beberapa elemen. Bolehkah Encik Zul jelaskan kepada kami semua dengan lebih ringkas mengenai elemen-elemen tersebut? Okey, baiklah. 4 elemen yang terdapat dalam McDonaldization ialah yang pertama, kecekapan, pengiraan, ramalan dan juga kawalan. Elemen kecekapan ini merujuk kepada memilih kaedah yang optimum untuk tujuan akhir. Yang lebih mudah difahami ialah perkataan optimum dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mendapatkan dan memanfaatkan kemudahan yang terbaik. Elemen kecekapan ini sangat memerlukan fokus pengurus itu sendiri untuk meminimumkan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas individu dan juga masa yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan operasi atau proses dan pengedaran itu sendiri.
Sebagai contoh yang boleh kita ambil ialah restoran McDonald menyiapkan tugas kerja mereka dengan melibatkan sebilangan pekerja. Di samping itu, mereka juga mempunyai teknologi yang moden untuk membantu menyelesaikan operasi atau proses kerja mereka. Hal ini demikian kerana restoran seperti McDonald merupakan restoran yang sangat sibuk dan dengan menggunakan tenaga manusia sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan tugas operasi mereka. Oleh itu, elemen kecekapan ini dititik beratkan dalam McDonaldization. Terima kasih Encik Zul di atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Sungguh jelas dan sangat mengagumkan. Namun saya mahu Encik Zul simpan sebentar hujah-hujah tersebut kerana saya ingin beralih kepada Encik Azroy, di mana saya ingin bertanyakan kepada Encik Azroy, apakah Encik rasa McDonaldisasi ini mempunyai kelemahan ataupun ia kurang berkesan? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pihak moderator dan juga para panel yang ada serta para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Merujuk kepada soalan daripada pihak moderator tadi, adakah sistem McDonaldization ini ataupun McDonaldisasi ini mempunyai kelemahan ataupun ia punya kurang berkesan? Pada pendapat saya sendiri, sistem ini semestinya mempunyai kelemahan sendiri. Walaupun sistem McDonaldisasi ini telah digunapakai oleh kebanyakan syarikat-syarikat besar di seluruh dunia. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang saya dapat rungkaikan daripada kajian saya sendiri. Dan pada pendapat saya, kelemahan ini tidak berapa diperhatikan dan diambil berat oleh pihak atasan. Saya tidak pasti adakah itu kerana mereka mendapat keuntungan yang lebih besar berbanding kesan yang mereka dapat, kesan negatif yang saya maksudkan, ataupun sebaliknya. Ianya amat jelas dan tidak dapat dipertikaikan lagi. Terdapat contoh yang sangat jelas dan juga sangat ketara. Sebagai contoh, pembelian tiket wayang ataupun pembayaran kupon parking kereta hanya dilakukan melalui mesin dan tidak lagi perlu beratur seperti masa dulu untuk membayar atau membeli tiket ini. Ini sangat memperlihatkan bahawa tenaga manusia sangat tidak diperlukan lagi kerana mesin melakukan kerja dengan lebih cepat dan lebih berkualiti. Oleh itu, tenaga manusia amatlah kurang untuk digunakan kerana tenaga manusia ini lebih cenderung untuk melakukan kesilapan berbanding kepada mesin-mesin yang telah dihasilkan. Ini sangat menutup peluang pekerjaan kepada tenaga manusia. Banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh mesin dan itu sangat cepat dan juga hasilnya sangat berkualiti berbanding dengan apa yang dilakukan oleh tenaga manusia. Oleh itu, semakin hari semakin ramailah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Encik Azroy sebentar tadi, ia sangat-sangat membuka mata dan juga minda kita semua bahawa kewujudan teknologi ini ia memang sangat menyedangkan dan juga memudahkan urusan kita semua. Namun dalam masa yang sama, ia boleh menjadi musuh dalam selimut untuk kita semua. So Encik Azroy, ada apa-apa lagi kelemahan yang Encik Azroy yang boleh beritahu kepada kami semua di sini? Terima kasih kepada moderator kita sekali lagi. Kesan McDonaldisasi ini, selain daripada menipiskan atau mengecilkan peluang pekerjaan, ianya juga memberi kesan negatif kepada alam sekitar kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Sebagaimana yang kita tahu, menu dan resepi yang disajikan oleh restoran McDonald itu sendiri adalah sama di seluruh dunia. Dan itu memerlukan bahan mentah yang sangat banyak. Oleh itu, mereka memerlukan satu tempat khusus ataupun kawasan yang di mana mereka boleh menternak dan menanam bahan-bahan mentah itu untuk memenuhi permintaan pasaran. Suka atau tidak suka, para penternak ataupun petani terpaksa menggunakan bahan kimia secara berlebihan untuk mempercepatkan tumbesaran hewan-hewan ternakan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang telah ditanam.
Di sini saya amat menekankan bahawa penggunaan bahan kimia yang berlebihan akan menyebabkan kerosakan kepada nutrisi di dalam tanah dan juga pastinya akan mencemarkan sistem perairan, kerana selalunya sistem penanaman ataupun sistem perairan dalam penanaman ini akan disalurkan terus ke dalam sungai dan sudah pasti air juga akan turut tercemar. Selain daripada memberikan kesan negatif kepada alam sekitar, bahan kimia juga yang digunakan secara berlebihan ini akan memberikan kesan kepada manusia itu sendiri, kerana bahan-bahan kimia ini akan masuk ke dalam makanan dan akan dimakan oleh para pelanggan, dan ia sangat menjejaskan kesihatan para pelanggan itu sendiri. Dan kelemahan terakhir yang saya dapat ungkapkan dalam sistem McDonaldisasi ini adalah elemen kawalan sistem McDonaldisasi itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, restoran McDonald ini mensajikan makanan segera, dan segera itu mewakili sistem daripada McDonaldization itu sendiri. Sistem ini sangat mengawal ketat orang di sekelilingnya, sama ada orang itu adalah pekerja ataupun ianya pelanggan mereka sendiri. Mengapa saya katakan begini? Saya ingin jelaskan bahawa poin inilah yang menerangkan bahawa elemen kawalan mereka adalah salah satu kelemahan daripada sistem McDonaldisasi itu sendiri. Para pelanggan tidak dapat memilih ataupun membeli makanan mengikut selera mereka. Malah mereka juga tidak dapat menentukan saiz ataupun rasa yang mereka inginkan untuk membeli. Malahan mereka terpaksa menurut sahaja menu-menu atau resepi yang telah ditetapkan oleh restoran. Di sini sangat jelas terlihat bahawa kawalan ataupun sistem McDonaldisasi ini sangat tidak baik untuk para pelanggan. Itulah 3 kelemahan yang saya dapat ungkapkan dalam sistem McDonaldisasi. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah Encik Azroy. Terima kasih di atas segala penerangan dan penjelasan yang diberikan kepada kami sebentar tadi berkenaan dengan kelemahan yang terdapat dalam konsep McDonaldisasi. Nampaknya panel kita yang ketiga iaitu Puan Airna sudah tidak sabar untuk menjawab persoalan daripada saya. Seperti yang kita ketahui, setiap sesuatu perkara yang berlaku sudah mempunyai kelemahan dan juga kelebihannya yang tersendiri. Jika tadi Encik Azroy menjelaskan kepada kita mengenai kelemahan dalam konsep McDonaldisasi, saya ingin bertanya pula kepada Puan Airna untuk menjelaskan dan memberitahu kepada saya dan hadirin semua berkenaan dengan kejayaan ataupun kelebihan yang ada pada McDonaldisasi. Silakan Puan. Baiklah, terima kasih Encik Moderator. Seterusnya, saya ingin mengulas atau membincangkan tentang kesan fenomena McDonaldization ini. Kesan daripada fenomena McDonaldization ini sangat meluas dan mempengaruhi hampir setiap aspek dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam erti kata lain, McDonaldization ini satu sistem penyeragaman dalam masyarakat yang mana memberi banyak manfaat dan menjadikan kehidupan lebih mudah. Dengan ini, jelaslah bahawa kewujudan sistem McDonaldization ini mampu membawa kepada kejayaan atau kelebihan kepada kita. Antara kelebihannya ialah pekerja atau pengguna tidak perlu lagi menghabiskan masa yang banyak dalam melakukan atau membuat makanan maupun melakukan perjalanan yang sangat jauh. Hal ini kerana, seperti yang kita sedia maklum, pada masa kini terdapat pelbagai jenis restoran segera yang telah diwujudkan. Selain itu, mereka juga tidak perlu melakukan pekerjaan dengan lebih masa. Khususnya pada pekerja, seperti yang kita sedia maklum juga, pada masa kini terdapat pelbagai teknologi yang canggih, seperti mesin-mesin yang mampu membantu pekerja untuk mempercepat dalam pembuatan makanan maupun perkhidmatan. Menurut George 1933, terdapat 4 faktor yang menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai konsep McDonaldization ini, yang mana telah menunjukkan bahawa konsep lengkap ini digunakan terutamanya untuk menawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan baik, begitu juga dari segi pemakanan yang berkualiti.
Pelanggan juga pasti akan merasa kesan positif daripada sistem ini. Hal ini kerana mereka tidak saja mendapat makanan yang berkualiti, malah mereka juga mendapat perkhidmatan yang sangat baik daripada para pekerja. Seterusnya, kelebihan yang dapat diperolehi juga ketersediaan barang dan perkhidmatan jauh lebih awal daripada waktu yang sepatutnya. Hal ini kerana sebagai pekerja contohnya boleh melakukan sesuatu seperti mengantar pesanan ringkas, email maupun melakukan perbincangan secara atas talian, yang mana semua benda ini dapat dilakukan bila-bila sahaja, tidak kira masa ataupun tempat. Hal ini dapat membantu pekerja untuk menyediakan perkhidmatan dan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Namun sebelum kewujudan McDonaldization ini, perkara ini adalah sangat sukar untuk dilakukan. Maka dengan ini jelaslah bahawa kewujudan sistem McDonaldization ini telah membawa kepada pemangkin kecekapan pekerja. Dengan wujudnya sistem McDonaldization ini, pekerja akan menjadi lebih cekap dan pantas dalam melakukan tugasan mereka yang telah diberikan. Akhir kata daripada saya, konsep sistem McDonaldization ini telah mengajar dan memberi peluang kepada pekerja untuk mempelajari sesuatu benda yang baru seperti teknologi, maupun memberi ruang kepada mereka untuk menjadi lebih produktif dalam melakukan pekerjaan mereka, dan mengajar mereka untuk seperti yang saya katakan, mengajar mereka untuk menjadi lebih pantas dan mempelajari sesuatu yang baru. Sebagai contoh, jika seseorang itu bekerja di restoran segera seperti McDonald, sudah tentu pekerja tersebut diwajibkan atau harus mendalami perkara-perkara yang sepatutnya seperti mengendarai mesin-mesin, seperti mesin menggoreng kentang maupun mesin layan diri. Maka lebih jelas dan terbukti kehadiran konsep McDonaldizasi ini lebih memangkin kepada kecekapan pekerja. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Ayuna di atas penjelasannya sebentar tadi. Sangat terperinci. Saya sememangnya sangat-sangat tertarik dengan pandangan dan penjelasan yang diberikan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi. Sehubungan dengan itu, memang jelas dan terbukti kehadiran McDonaldizasi ini bagi saya ia sangat membawa kesan positif dan kesan negatif. Namun, walaupun begitu, konsep ini sedikit sebanyak telah membantu memajukan beberapa syarikat besar di dunia. Sebagai contoh yang kita boleh lihat iaitu McDonald dan juga KFC yang tidak asing lagi di mata masyarakat. McDonaldizasi ini juga telah menjadikan pekerja-pekerja lebih cekap dan pantas melakukan sesuatu pekerjaan dan memudahkan pekerja untuk melakukan tugasan mereka. Sebelum saya mengakhiri forum kita, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk merupuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Saya mempersilakan mana-mana ahli panel untuk membuat rumusan. Baiklah, sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa McDonaldization ini amatlah penting dalam industri pada hari ini. Ia amat membantu dalam meningkatkan mutu perniagaan industri yang lain, khususnya dalam sektor makanan segera. Oleh hal yang demikian, McDonaldization ini harus diperkukuhkan supaya dapat membantu meningkatkan lagi mutu perniagaan industri-industri makanan segera yang lain di dunia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Kita dengar pula rumusan daripada ahli panel kita yang kedua, Encik Azroy. Terima kasih kepada moderator kita sekali lagi. Untuk rumusan, saya ingin merumuskan bahawa sistem McDonaldizasi ini sangat meningkatkan kecekapan pekerjaan. Namun, dalam masa yang sama, ianya sangat banyak kesan negatif yang diberikan bukan sahaja kepada alam sekitar, bahkan kepada tenaga pekerja manusia itu sendiri.
Kenapa saya katakan begitu? Kerana walaupun mesin-mesin ataupun teknologi yang baru ini memberi kelebihan kepada syarikat ataupun majikan untuk penghasilan yang lebih berkualiti dan cepat. Namun disebabkan teknologi ini juga pekerja ataupun tenaga manusia telah dibuang kerja dan mereka terpaksa mencari pekerjaan lain untuk menyerah kehidupan mereka sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Jadi saya tidak berapa bersetuju untuk kebanyakan syarikat menggunakan sistem McDonaldisasi ini. Namun sekiranya mereka ingin menggunakannya juga, sistem ini perlulah ditambah baik untuk memberikan kesan yang lebih positif kepada tenaga kerja manusia dan juga kepada alam sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Azroy di atas rumusan tadi. Saya persilakan Puan Airana untuk memberikan rumusan yang terakhir. Baiklah, terima kasih Encik Moderator. Akhir kata daripada saya, sistem McDonaldization ini sangat memberi manfaat khususnya kepada pekerja, majikan serta daripada segi ekonomi sesebuah organisasi maupun sesebuah negara. Hal ini kerana seperti yang telah saya ulaskan sebentar tadi, pekerja akan menjadi lebih cekap dan peka dalam melakukan tugasan mereka atau kerja mereka. Dengan ini, sudah tentu sesebuah organisasi itu akan memperoleh kejayaan dengan adanya pekerja-pekerja yang cekap dalam organisasinya. Sebagai contoh, dalam sektor penyediaan perkhidmatan, sudah tentu akan memberi kesan yang positif terutamanya kepada pelanggan kerana mendapat perkhidmatan yang sangat berkualiti, bukan saja dari segi pemakanan, malah servis perkhidmatan yang telah diberikan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Airana. Nampaknya masa semakin mencemuri kita. Sebelum mengakhiri forum ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang hadir untuk membicarakan mengenai tajuk forum kita, iaitu sejauh mana benar McDonaldizasi memakin kecekapan pekerja. Diharapkan segala penjelasan yang diberikan dapat membantu dan memberi manfaat kepada semua hadirin yang dihormati. Sekian daripada saya, moderator anda pada hari ini. Terima kasih.